Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam tempoh yang lebih kurang dalam 20 minit ni tuan-tuan, saya nak kongsi, saya nak share dengan tuan-tuan 4 adab yang tuan-tuan kena buat setiap kali tuan-tuan berada pada hari Jumaat. Jumaat ni tuan-tuan, kalau kita hidup 40 tahun, dah 40 tahun kita sembahyang Jumaat lebih kurang. Kalau 50 tahun dah kita melalui hari Jumaat. Kadang-kadang hari Jumaat kita ni tuan-tuan, sayangnya sama macam hari-hari yang lain. Sedangkan hari Jumaat ini digelar sebagai Sayyidul Ayyam. Padanya banyak peristiwa-peristiwa dan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Antaranya pada hari Jumaat ini diciptakan Nabi Adam. Pada hari Jumaat ini juga dimasukkan Nabi Adam dalam syurga, dan dikeluarkan juga pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni tuan-tuan, dia sangat dekat dengan kita, sebab dia sangat dekat dengan kejadian ayah kita, iaitu Nabi Adam AS. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebab tu para ulama sebut setiap kali kita mai hari Jumaat mesti buat 4 adab ni, yang mana tidak sempurna Jumaat kita melainkan dengan kita penuhi 4 adab ni tadi. Apa dia 4 adab tu? Saya ringkas. Yang pertamanya tuan-tuan, kata para ulama, akhiru salawatakum, perbanyakkan selawat kalian. Hari Jumaat ni tuan-tuan kena perbanyak. Kata para ulama, paling-paling tidak sehari mesti 100 kali kita selawat pada Nabi. Maknanya kalau bawah pada 100 kali kita selawat pada Nabi tiap-tiap hari, maka komanlah kita sebagai umat Nabi SAW. Hari Jumaat kena perbanyakkan selawat. Bahkan istimewanya selawat ni tuan-tuan, Allah cipta satu malaikat yang dikhaskan untuk catat selawat kita sahaja. Ada malaikat yang Allah khaskan untuk catat selawat kita dan disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Dan yang lebih utama tuan-tuan, bukan sekadar dicatat, selawat kita tu dikhabarkan pada Nabi, dibentangkan pada Nabi. Maksudnya apa? Nabi tahu siapa yang selawat pada Nabi. Nabi tahu siapa yang Nabi nak bagi syafaat di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, sebab tu selawat ni tuan-tuan, benda yang kita tak boleh tinggal. Sehingga para ulama sebut amalan kita buat atas dunia ni tuan-tuan diterima melalui ikhlas. Makna buatlah amalan banyak mana, tinggi mana, hebat mana amalan. Kalau sedekah tu banyak mana sedekah, kalau semayang tu berapa rakaat semayang, tak diterima melainkan dengan ikhlas. Tetapi tidak pada selawat. Selawat ni tuan-tuan, kata para ulama, tak ikhlas pun dapat pahala. Cuma tidak sama pahalanya dengan yang selawat yang kita ikhlas. Tu beza dia tuan-tuan. Sebab tu selawat ni benda tak boleh tinggal tuan-tuan. Sebab apa? Sebab selawat ni tuan-tuan, kalau kita main saham, dia counter yang menguntungkan. Ni kan sekarang kan zaman orang main saham kan, tak handsome tak apa, janji kaya kan. Zaman orang main saham sekarang ni main saham, ni main saham, hak ni sifu saham, ni sifu saham kan. Selawat ni tuan-tuan, saham paling menguntungkan. Nabi sebut satu selawat yang kita ucapkan, Allah beri kita 30 kebaikan. Mana kalau main saham, labur RM1, untung RM30 ROI dia. Kan? RM30 untung tuan. Satu selawat 30 kebaikan. Apa 30 kebaikan tu? Yang pertama, Allah tulis pada kita 10 pahala. Satu selawat Allah tambah pada kita 10 pahala. Yang kedua, Allah padam daripada kita 10 dosa. Allah ampun kat kita 10 dosa. Satu selawat 10 dosa Allah ampun. Dan yang ketiga, diangkat darjat kita 10 darjat. 10. Satu selawat 30 kebaikan, 10 pahala, ampun 10 dosa, diangkat 10 darjat. Ini selawat. Sebab tu hari Jumaat jangan kita melupakan akan selawat pada baginda Nabi SAW. Sambil-sambil kita nak tunggu Jumaat nanti, sekejap lagi lepas Jumaat, masa dekat jam, tengah jam apa semua, anda perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Satu. Nombor dua, kata para ulama,
Akthiru tilawatakum, perbanyakkan tilawah kalian. Maksudnya apa? Perbanyakkan baca Quran. Maksudnya bila mai hari Jumaat, bacaan yang kena banyak baca bukan WhatsApp, bukan Facebook, bukan Instagram. Mai hari Jumaat yang kena banyak baca ialah Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh Al-Quran ni hari Jumaat tuan-tuan, suratul Kahfi biar jadi surah yang mesti kita habis baca. Jangan tak habis tuan-tuan. Dan nak habis suratul Kahfi ni dia tak susah pun. Kan, dia ada formula dia. Dia yang jadi susah sebab apa? Sebab kita pergi bantai baca sekaligus. Memang lama lah tuan-tuan. Dah lah surah dia panjang, ayat dia panjang-panjang. Walaupun ayat tak banyak, 100 lebih ya, 110 ayat, tapi ayat dia panjang-panjang. Dia kadang-kadang dekat sejam baru habis. Ada orang kalau laju sikit setengah jam baru dia habis baca suratul Kahfi. Kan kita ni pula tak boleh. Kalau baca Quran lama lenguh. Kan? Baca Quran lama lenguh, baca WhatsApp lama tak apa kita ni. Kita lah, saya lah, bukan tuan-tuan, saya lah. Kan? Jadi nak macam mana nak baca baik? Apa formula dia? Ada sebagian ustaz, ada sebagian orang dia ajar baca ikut bab. Sebab dalam suratul Kahfi banyak cerita. Tapi saya kebiasaannya saya akan baca mengikut bilangan ayat. Baik, suratul Kahfi ada berapa ayat? 110 ayat. Kita ada berapa waktu sembahyang? 5 waktu sembahyang. Jadi satu waktu sembahyang tuan-tuan baca 22 ayat sahaja. Mula pada maghrib semalam, isyak, subuh tadi, ni Jumaat, sekali lagi yang sah. Tiap-tiap rakaat tuan-tuan baca 22 ayat. 5 waktu, tiap-tiap waktu tuan-tuan baca 22 ayat. 5 waktu settle satu suratul Kahfi. Malah baca 22, baca sebelum semayang sebelah, lepas semayang sebelah. 5 waktu settle suratul Kahfi. Ringan sikit tak? Ringan sikit kan? Daripada nak baca terus 110 ayat. Mungkin kita sibuk, mungkin kita busy. Tapi kalau memang busy sungguh, memang tak dan. Kalau 110 ayat tu tak sempat ustaz, saya ni bawah sikit daripada abah. Tu abah PM. Saya meeting 24 jam ustaz, tak berhenti meeting. Kata para ulama, jangan lupa baca 10 yang awal, baca 10 yang akhir sahaja. Baca 10 yang awal, kemudian baca 10 yang akhir. Tak sempat juga 10 yang awal, 10 yang akhir. Memang busy betul. Dia busy lagi pada PM. Sikit lagi nak sama dengan Donald Trump. Memang busy betul. Tak ada nak baca Quran. Sempat baca 10 ayat. Baca 10 ayat yang pertama sahaja. Tak ada itu juga. Baik mati jangan hidup atas dunia ni tuan-tuan. 10 ayat pun tak boleh baca kan. Itu paling-paling tidak. Jadi hari Jumaat, bacaan paling banyak kena baca Quran. Jangan biar bacaan yang lain lebih banyak daripada Quran pada hari Jumaat. Baik, itu yang nombor 2. Yang ketiga kata para ulama, akthiru da'awatakum, perbanyakkan doa kalian. Masa hari Jumaat ni tuan-tuan, ucapan yang paling kita banyak kena ucap ialah ucapan doa. Lagi-lagi sekarang ni tuan-tuan, kita tengah musim Covid, tengah musim pandemik ni tuan-tuan. Covid pula makin lama makin naik, makin lama makin naik. Walaupun kes negara makin turun, tapi dekat Selangor makin naik tuan-tuan. Bila bala turun ni, apa benda kita kena buat? Yang pertama kena istighfar. Bukan maki orang tuan. Kita pergi maki orang. Ada tu sampai tulis dalam status, dalam Twitter dia tulis apa? Dulu masa cikgu kena Covid, orang maki. Ni Menteri Agama kena Covid, kenapa tak maki? Kita jawab balik, siapa suruh maki? Kita tak suruh maki pun. Benda macam ni bila jadi waktu ni tuan-tuan, benda yang paling kena jaga mulut kita. Mulut kita ni paling kena jaga. Hak pertama, bila datang bala, datang bencana macam ni, istighfar tak boleh tinggal. Kena minta ampun pada Allah. Barangkali bala ni datang sebab dosa kita yang banyak. Nombor 2, kena minta ampun kena minta doa pada Allah. Perbanyakkan doa. Kan bagus mulut kita ni banyakkan doa. Masa kes tinggi tu, orang kita doa PKP lah. Kan bagus kita tukar tu dengan doa minta jauh pada bala. Kan doa. Lagi-lagi hari Jumaat ni tuan-tuan, Nabi sebut ada satu waktu yang kalau kita angkat tangan, kita doa pada Allah, minta pada Allah, berbetulan dengan waktu ni, waktu mustajab doa ni, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma waktu tu Nabi tak bagi tahu bila.
Nabi tak bagi tahu, Nabi tak announce bila waktu tu, petang ke, malam ke, pagi ke, tengah Jumaat ke, Nabi tak announce. Jadi kata para ulama, sebab apa? Sebab apa Nabi tak announce? Sebab Nabi nak suruh kita sepanjang hari Jumaat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana ada pendapat para ulama lah. Di sisi Imam Syafi'i, malam mustajab doa malam Jumaat. Ada. Jadi banyaklah waktu tu. Jadi cuma yang penting sepanjang hari ni kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doalah dengan doa yang kita nak, doa yang kita faham, doa yang kita hafal, doa yang kita mampu. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita lupa untuk doa supaya Allah jauhkan kita daripada bala, daripada bencana yang ada sekarang. Tuan-tuan, ada takkan kita nak balik PKP balik, tuan-tuan? Kan? Tak larat, tuan-tuan, jenuh. Kalau orang makan gaji, tak apa, tuan-tuan, duduk kat rumah boleh main game dengan anak. Tapi kalau orang bisnes, orang yang kena potong gaji separuh, orang yang gaji tak kena potong, tak apa, tuan-tuan. Saya ramai kawan-kawan bisnes yang tutup, yang kena jual bisnes, buat bisnes lain. Sebab apa? Sebab tu. Jadi kalau katakan kita nak balik, jadi kita kena perbanyakkan doa. Di samping kita menjaga SOP yang telah ditetapkan. Tuan-tuan, bila AJK Masjid suruh jaga SOP, tuan-tuan janganlah pergi marah. Ini pergi marah. Saya AJK Masjid, tuan-tuan, selalu dah jaga hari Jumaat ni. Dengan ustaz-ustaz pun kena marah sekali, tuan. Kita dah jaga. Last sekali sampai time dia kan tak boleh masuk. Ada sekali tu, tuan-tuan, bila tak boleh masuk, saya kata, bang, dah tak boleh masuk dah ni, dah penuh, waktu dah sampai. Dia kata, tak boleh ustaz ni, Allah dah panggil saya mai ni. Kita dalam hati nak jawab, macam mana orang ni? Janganlah. Mana kalau AJK jaga SOP tu, kita ikut. Tak ni kena patut. Ini ikhtiar kita supaya benda ni tak merebak. Baik, tu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, akhir sekali, amalan yang tak boleh tinggal. Bila mai hari Jumaat, mesti buat supaya Jumaat kita ni sempurna, dapat pahala yang banyak di sisi Allah, iaitu akthiru sadaqatakum. Kata para ulama, perbanyakkan sedekah kalian. Jadi bila mai hari Jumaat ni, banyakkan sedekah, banyakkan letak duit dalam tabung masjid, banyak belanja kawan, banyak tolong orang, banyak senyum dekat orang. Hari Jumaat ni dah, hari Jumaat pergi kerja muka masam macam apa, tuan? Masam macam cuka, apa gaduh dengan orang rumah. Jangan. Hari Jumaat ni banyak sedekah, hari Jumaat banyak senyum, banyak kita tolong orang, banyak cakap benda yang baik. Cakap yang benda baik, sedekah. Lepas tu main masjid ni, tuan-tuan, dekat poket tu jangan letak vape. Jangan letak downhill, letak duit nak letak dalam tabung masjid, tabung sekolah, tabung ma'had. Tak bantu. Ada masjid kita baru-baru ni bila PKP, banyak pendapatan kurang. Ada masjid turun separuh pendapatan Jumaat ada. Ada masjid tinggal 1/3 je. Ada imam kena potong, tuan-tuan. Jadi banyakkan kita sedekah bila hari Jumaat. Sebab apa, tuan-tuan? Hari Jumaat ni simbolik kita selamat pada api neraka. Antara amalan yang mudah kita selamat pada api neraka, mudah masuk syurga, ialah sedekah. Sebab tu akhir sekali, tuan-tuan, bila kita sedekah, Allah bagi kita 3 kemudahan dalam kehidupan kita. Ingat, bila kita mudah sedekah, selalu tolong orang, bila selalu kita membantu, selalu infak, 3 kebaikan Allah bagi. 3 kemudahan. Yang pertama, Allah bagi kemudahan waktu kita hidup. Allah mudah urusan kehidupan kita. Ada sempit, Allah bagi lapang. Ada sakit, Allah bagi sihat. Ada serabut, Allah bagi tenang. Dengan sebab sedekah. Nombor 2, Allah beri kemudahan, keringanan waktu kita sakaratul maut. Waktu kita nak mati, tuan-tuan, Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah redakan, ringankan sakitnya sakit mati. Tuan-tuan, mati ni sakit, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan, mati tengok. Sakit tak sakit? Mati ni sakit, tuan-tuan. Nabi sakaratul maut, Nabi rasa sakitnya sakaratul maut. Apatah lagi kita. Jadi nombor 2, sedekah meringankan sakaratul maut, atau memudahkan waktu kita saat sakaratul maut. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, paling penting, Allah mudahkan kita bila waktu kita dihisap, dihitung di hadapan Allah. Allah ringankan beban kita, Allah ringankan hisap kita. Sebab atas dunia kita pernah membantu dan meringankan beban orang lain. Sebab tu sedekah ni, tuan-tuan, hakikat sedekah bukan kita tolong orang yang susah sebenarnya. Tidak. Hak kita bagi duit tu, hak kita hulur duit dekat orang susah tu, hakikat bukan kita tolong dia. Dia tu Allah yang tolong melalui perantaraan kita. Tapi bila kita sedekah, hakikat dia ialah kita sedang
membantu diri kita, bantu kita, tolong kita. Lebih-lebih lagi kita bila di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ringankan beban kita, Allah ringankan hisab kita, sebab kita pernah membantu dan meringankan orang yang memerlukan di atas dunia. Jadi sama-sama kita tuan-tuan, hari Jumaat ni buat, saya ulang balik. Pertama, perbanyakkan sedekah. Nombor 2, perbanyakkan baca Quran. Yang ketiga, perbanyakkan doa. Dan yang akhir sekali, perbanyakkan sedekah. Mudah-mudahan kita punya hari Jumaat selepas hari ini dan selepas-selepas ini akan jadi Jumaat yang betul-betul berkualiti, yang menjadikan kita baik. Tuan-tuan, kalau kita baik Jumaat ni, elok Jumaat ni, insya-Allah dia akan elok sampai minggu depan. InsyaAllah. Sekali lagi minggu depan, elok lagi. Berterusan, elok kita tu. Janji, Jumaat kita mesti berkualiti, mesti elok. Jadi tuan-tuan, sekadar tu dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.